Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dalam riwayat beliau, tuan-tuan, Habib Umar kata apa? Kita tak usah ambil 10. Tak usah ambil 10. Kalau kita ambil satu selawat daripada Allah Ta'ala, kita letak di atas dacing. Ini untuk orang dacing. Dah hadir ke dacing lah. Sebab tu kita pro dan kontra. Kalau bulan, sebut bulan. Kalau dacing, sebut dacing. Masuk belaka. Baik. Nabi kata apa? Kalau kita ambil satu selawat daripada Allah, letak di mizan dacing sebelah kanan, tuan-tuan. Kemudian kita himpun seluruh pahala-pahala amalan satu manusia sejagat, tuan-tuan, letak di sebelah kiri, nescaya tak menyamai satu selawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan satu selawat cukup, ini 10. Sebab tu memperbanyak kita memuji Nabi dengan berselawat, kerana selawat itu sampai juga kepada kita dan sebagainya. Dan datang pula riwayat lain, kalau kita berselawat kat atas Muhammad 10 kali, maka diberi kepada kita pahala syahid. Asyahid, asyahid, asyahid. Sehingga bila? Sehingga 100-nya kali. Maka tuan-tuan, hidupkan lidah kita pada malam ni dengan banyakkan berselawat. Bermula besok, tak usah beli buah sebeh, beli hak nombor tu, klik tu, banyakkan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehari berapa ribu? 10,000. Balik buat tak banyak. Buat calculation. Kita bernafas satu hari satu malam, masuk turun 124,000. Tuan-tuan ada masa 24 jam. Kalau kita kalkulate, bermakna kita cuma menggunakan 2 ke 3 jam untuk mendapat 10,000. Yang ringkaslah, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika, yang tu malam bad. Yang mudah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesimpulan, barang siapa yang mencinta kebahagiaan, perbanyakkan berselawat. Barang siapa yang mencintakan kekayaan, perbanyakkan berselawat. Barang siapa mencintakan kedamaian, memperbanyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Ketika baca tahiyat ke? Baik. Pertama sekali, kita berhujah dahulu begini. Kalau hamba menggunakan fatwa Dr. Ali Jumaah, tuan pegang tak? Tanya dulu. Sebab tu mudah. Dalam masalah hujah, kita tanya dahulu sejauh mana orang punya penerimaan. Sebab pada hari ni, tuan-tuan, orang memandang darjat dan sebagainya. Ustaz tu ada PhD, dia cerita. Ustaz Irwan tak ada PhD. Jadi orang akan menilai mana hukum-hukum yang akan dipegang. Maka orang akan mandang, ustaz yang ada PhD tentu dia lagi alim daripada Ustaz Irwan yang tak ada PhD. Betul tak? Maka sebelum hamba berhujah, hamba nak tanya dahulu antara ulama-ulama, antara mufti-mufti dekat dunia. Satu ulama namanya Dr. Ali Jumaah, bekas mufti Mesir. Bekas mufti Mesir yang berkhidmat di Universiti Al-Azhar. Dia kata apa? Barang siapa menambah sayyidina dalam tahiyat akhir, maka hukumnya sunat, dan menjalankan ia akan adab kita dengan baginda Nabi. Barang siapa yang tak baca sayyidina dalam selawat, maka sahlah semayang dia. Sah. Sebab tu ingat, tuan-tuan, boleh setengah jam lagi? Baik. Nota yang paling ringkas, serengkah-ringkah je hamba nak pahatkan pada hati tuan-tuan pada malam ini. Ingat, dalam masalah semayang, hujah yang paling kuat bukan hujah hadis. Hujah yang paling kuat ialah hujah mata. Dalil, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Nabi tak kata 1430 tahun dahulu, sallu kama allimuni usalli. Dah. Nabi tak kata semayanglah kamu sebagaimana kamu tahu aku semayang. Tahu macam mana? Kita baca hadis. Hadis kata begini. Dah. Nabi kata semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok. Soalan, kita pada hari ni tengok Nabi semayang tak? Dah. Ustaz-ustaz yang Wahabi kata bid'ah, dia tengok Nabi semayang ke? Dah. Terima kasih. Kesimpulan, semua ustaz pada hari ni tak pernah tengok Nabi semayang. Yang pernah tengok Nabi semayang, sahabat.
Siapa yang tengok sahabat semayang? Tabi'. Siapa yang tengok tabi' semayang? Tabi'in. Siapa yang tengok tabi'in semayang? Tabi'in. Siapa yang tengok tabi'in semayang? Ulama. Bermakna kalau kita nak tahu bagaimana Nabi semayang, maka kita melihat bagaimana ulama semayang. Maka hujah majoriti itulah hujah yang paling kuat. Sebagai contoh paling mudah dah. Ni tuan-tuan rajin pergi ke umrah, pergi haji dan sebagainya. Di Mekah buat tarawih berapa rakaat? Oh pelik, tak kalah ulama di Mekah tak jumpa hadis. Ulama di Malaysia pula lagi hebat jumpa hadis. Kata Nabi buat 8. Allahu Akbar. Ni mata tak tengok ke? Di Madinah tarawih buat 20. Ketika wafatnya Nabi di Madinah buat tarawih 40 rakaat. Takkan buat Madinah bodoh sangat tak jumpa hadis. Di sini menggambarkan mereka melakukan dengan apa yang dia orang nampak. Sebab itulah hujah semayang, penglihatan mata, hujah yang paling kuat. Tengok Ramadan besok, bila TV close up kepada imam, imam tangan letak di atas ke letak di bawah? Imam letak di bawah. Mana mungkin Pak Wahabi kata Nabi letak di atas, penuh dengan dalil dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, bila mana masuk akhir zaman, kalau kita kaji, rupa-rupa Nabi lebih cerdik. Sebab Nabi dah bertahu perihal hadis ni tuan. Kalau kita bawa hujah akan berbalak. Hang bagi dalil mudah lah. Siapa nama haji? Nama-nama. Ya? Turis. Baik. Haji kenal tuan Syekh kita berapa lama dah? Ya? 6 bulan. Yang lain ambil yang paling lama kat sini. Contoh dia baik. Pengenalan tuan kepada Haji Roslan sama tak dengan hamba kenal kepada Haji Roslan? Lain Contoh begini. Haji Roslan muhaddisin, orang yang menghafal hadis. Baik. Kemudian Haji tu turis beranak, mengaji alim-alim, diangkat menjadi mujtahid, orang yang boleh berijtihad. Dalam nak berijtihad, terpaksa beliau nak mencari hadis untuk berhujah. Waktu yang sama dia kenal Haji Roslan, maka semua hadis yang dicerita oleh Haji Roslan semua tuan ambil. Kenapa tuan ambil? Sebab tuan kenal. Bila kenal, maka datang yakin. Maka keluarlah kitab fiqh tuan-tuan, semua sahih. Buat hukum. Baik. Kemudian hamba beranak pula. Zaman tak sama, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Hamba beranak pula. Mengaji alim jadi ulama mustahil. Waktu yang sama, hamba tak kenal Haji Roslan. Orang kata, Wan, kalau mu nak cari hadis, mu pergilah surah apa tu contoh dekat KLI. Kita pergi, tuan-tuan tak kenal Haji Roslan. Bila mana hamba tak kenal, segala hadis yang dia cerita, hamba kena tapis. Bermakna ada yang ambil, ada yang tak ambil, ada yang tapis, ada yang buang. Kenapa berlaku begini? Sebab hamba tak kenal. Dalam tak kenal terpaksa menjaga. Ini yang berlaku kepada Syafi'i dan Hanafi. Syafi'i yang hidup dalam golongan yang begitu banyak muhaddisin. Ketika dia beranak, dia hidup dalam golongan yang banyak muhaddisin. Berbeza Hanafi tuan-tuan, dia beranak ketika itu yang muhaddisin dah makin berkurangan. Jadi dia nak menjaga hukum, dia terpaksa menapis. Kesimpulan, hadis yang sampai kepada beliau semua sahih. Bila